Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Surah 81 bawah sekali. Hadis bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabiri. Artinya orang yang makan, yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Menepati ke menepati ni. Ada ego ada hak tu. Jawi hamdah hak umi je itu lim dia. Yang Jawi ni menempati dah. Tak pergi tegi kepada dia punya matang agak tu, kita nampak lah apa yang nak dikehendakkan murak situ. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis? Dan sesungguhnya telah menghimpuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Menghimpuni itu mengampuni ya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak syukur? Menceritakan dia oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baiklah, kita berhenti sini dulu tengok selesai. Kita sambung mula. Baik, kita masih lagi dalam kitab, dalam bab syukur. Bab pada menyatakan sifat syukur. Salah satu daripada sifat yang terpuji, mahmudah. Sifat mahmudah dalam kitab Nawar Bagi Hati ni ada 10 sifat mahmudah. Ini nombor 5. Habis dah sifat mazmumah 10. Ini nombor 5. Tapi dalam kitab lain, contoh kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, yang Aqabah yang kelima ni, sifat syukur ni dibincangkan dalam Aqabah yang ketujuh. Ini yang kelima dalam ni. Ini sifat yang kelima syukur. Kalau Minhajul Abidin, Aqabah yang ketujuh. Baik. Jadi kita sambung ni dalam bab syukur. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru. Seorang yang makan, at-ta'im tu orang makan. Asyakiru
orang yang bersyukur. Sekali beri pun dua sifat tu, maksudnya orang makan yang bersyukur, maksud dia orang tak puasa lah. Orang makan yang bersyukur, maksud dia tak puasa. Tapi bersyukur. Gitu. Bimanzilati shaimi sabiri. Bimanzilati dengan manzilah ni kedudukan. Manzilah kedudukan. Manzilah boleh beri makna tempat, boleh beri makna rumah. Sini bimanzilati maksud dia kedudukan. Bimanzilati dengan ba harful jar, bila sambung dengan bimanzilati dengan maksud kedudukan saat ni sama kedudukan. Maknanya at-taimus syakiru, orang hak tak puasa tapi bersyukur, kedudukannya sama dengan as-saimis sabiri, seorang yang puasa yang sabar. Gitu. Tu dia kata orang yang makan yang syukur adalah ia menempati situ tu bimanzilah, ia terjemah bimanzilah. Jadi menempati situ, kalau kita nak terjemah bahasa moden faham mudahnya, kedudukan sama. Adalah ia orang yang tak puasa tapi syukur, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa tapi sabar dan menyerupai. Tu. Sama, kedudukan sama maksudnya. Orang yang puasa dan sabar. Puasa ke mana ni? Puasa sunat dah. Ini merujuk pada puasa sunat, bukan puasa wajib. Terima kasih. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Maksudnya sani, orang yang tak puasa bersyukur, pahalanya sama dengan orang puasa yang sabar. Jadi kalau kira tu, orang tak puasa kurang pada orang puasa. Orang puasa ni buat ibadat yang yang menghasilkan sifat sabar. Jadi sini ni pasal apa? Jadi sini ni merujuk kepada puasa sunat, bukan puasa wajib. Pasal nak sabar dalam puasa sunat ni jauh lebih payah daripada puasa wajib. Kita dalam puasa wajib kita ada masalah, orang puasa belaka. Jadi kalau kita tak puasa pula jadi payahnya. Pasal ada makanan nak makan. Kita tak puasa nak makan ke mana? Orang pakat puasa belaka. Sini ni puasa yang sunat. Jadi puasa yang sunat orang lain makan, kita puasa. Sabar kita tengok kawan-kawan makan, anak bini makan, kita puasa. Padahal kalau kita buka pun tak berdosa pasal puasa sunat. Puasa sunat kalau kita buka tidak berdosa. Apa tak? Maka dia jadi maha puasa sunat itu kerana kita bersabar dalam keadaan orang tidak berpuasa. Ke sini disebut at-taimus syakiru bimanzilati shaimis sabiri. Gitu. Orang yang tidak puasa tapi bersyukur sama taraf, sama pahala. Sini maksud sama bimanzilatin, sama pahala dengan orang puasa yang bersabar. Artinya bersamaan keduanya orang syukur, orang puasa, orang tak puasa yang syukur, ataupun orang yang makan tadi tu orang tak puasa lah. Keduanya dengan orang puasa yang sabar pada pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Nak rujuk pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya satu ketika ni tengok dia cerita tu kisah Aisyah, sebab Nabi Muhammad ni tiap-tiap malam tahajud tak tinggal. Maka Aisyah rasa heran, pasal apalah duk susah payah tahajud, Nabi tak ada dosa maksum kan? Maka bersembah Siti Aisyah. Bersembah tu maksud dia Siti Aisyah bercakap dengan Nabi dalam keadaan penuh adab. Itu bahasa orang kitanya bersembah. Kita sembah-sembah bukan sembah sujud, sembah macam sembah patung dok. Bila bahasa Melayu, bahasa orang-orang, bahasa purba orang Melayu ni,
Sembah raja, bersembah depan raja tu bukan maksud cuma sujud ke raja. Sembah raja, ibadat ke raja bukan. Bersembah sini ni beradab. Bercakap dalam keadaan beradab. Dalam adat istiadat Melayu. Learning pun adalah sikit-sikit laginya. Dah tinggal hak tu je. Pasal ada raja, adalah adabnya. Dah. Adat yang dijadikan adab. Adat ADAT yang dijadikan adab. Maknanya cara, orang panggil tata cara kita bila berhadapan dengan raja, cara cakap khabar tu beralih. Tak cakap habis kurang, tak boleh aku mu. Tak boleh ayu. Walaupun ada setengah raja boleh cakap saya awak. Kita patik. Pengalaman saya temu ni agung sekarang Sultan Ibrahim mari ke Duyung. Dia bahasa diri dia saya. Sama dengan Sultan Abdullah pun, ayah dia pun begitu. Masa hamba belajar dulu pun ayah dia mari, pasal anak saudara dia belajar kat kita. Dia mari temu, lepas tu ajak pelajar-pelajar tu temu dalam stadium universiti. Saya Sultan Ahmad, faham? Sultan Johor pun sama. Bagi yang baik-baik lah. Cerita baik-baik. Antara beradabnya Sultan Ibrahim ni, dia habis pergi naik bot tu balik, lepas tu nak masuk kereta dah. Kita salam, pakat beratus salam dah, kita tuan rumah kan. Tersalang dia tu, dia kata maafkan saya. Kita salang dia. Sultan Ibrahim ni dia kata maafkan saya. Berala dia. Kalau dengan Sultan kita, Sultan Mizan baru ni program. Waktu turun tukung. Ni dengan eskup tadi yang. Dia ada balik tersalang dia tu, terima kasih tuanku, dia kata terima kasih. Dia tu terima kasih tak. Kita terima kasih ke dia mari kat kita, masuk ke asing makan kat kita kan. Dia kata terima kasih. Kita ni tak rugi kalau kita beradab. Begitu juga dengan suami isteri pun begitu. Jadi isteri-isteri Nabi dididik oleh Nabi secara langsung, maka dia diajar beradab. Dengan Nabi mesti beradab. Dengan panggilan pun ada panggilan khusus. Tak panggil mu aku dengan tok lelaki. Kita abang dah. Bergaduh bunyi abang. Dia isteri Nabi dengan Nabi panggil Rasulullah. Habis sahabat pun Rasulullah. Semua panggil jawatan belaka. Cerita di Jabal panggil boh. Encik boh. Sahabat sahabiah, isteri-isteri Nabi panggil Rasulullah belaka, panggil jawatan. Ada nama Muhammad. Sebab tu dok beradab kalau kita panggil begitu sahaja. Kan kita panggil Nabi Muhammad gitu. Tak lihat Nabi kan? Dia sebut Nabi Muhammad, kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah satu malam dia berasa nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal duduk tiap-tiap malam bangun tahajud tak tinggal. Aisyah kata, dan apa sebab engkau menangis? Bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis? Sebab Nabi menangis dalam tahajud. Sembahyang tahajud tiap-tiap malam satu hal, menangis tau. Dan sesungguhnya telah menghimpuni Allah Ta'ala bagi engkau. Masuk menghimpuni sini mengampunkan. Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau hai Muhammad akan barang yang terdahulu. Hak dulu-dulu daripada dosa engkau. Nabi tak dosa. Ni kalimah ni jadi kena takwil makna hadis ni. Nabi tidak berdosa ni pegangan kita, etikad kita ahli sunnah cuma Nabi tidak ada dosa. Dan barang yang terkemudian. Hak dulu, hak akan datang pun belaka. Maksud dia ditakwilkan oleh ulama, Nabi tidak berdosa hak lepas, tak ada dosa hak akan datang pun tak ada dosa. Nabi maksum. Maksud dia terpelihara daripada dosa. Kita tak ada maksum. Mana ada maksum, tak ada kita. Sahabat Nabi dah maksum tapi diampunkan dosa.
Jaminan kepada sahabat Nabi diampunkan dosa. Maknanya sahabat Nabi ada hak dosa. Dan biasa riwayat-riwayat menunjukkan ada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan perkara salah. Dosa kain ngaro. Banyaklah. Jadi sahabat beza dengan kita, mereka dijamin keampunan dah dengan sabit dengan Quran dan hadis. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha kepada Allah. Redha ni kesan dia ampun dosa. Kita mana ada radhiyallahu? Tak ada. Tapi orang selepas daripada sahabat-sahabat ada tak radhiyallahu? Tabi'in, tabi'in orang zaman salafus salih. Tak usah cakap zaman kita lah. Zaman imam-imam Abdullah al-Mubarak, Fudail bin Iyad, Sa'id bin Musayyab, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Mujahid, Qatadah, ulama-ulama Abdullah tabi'in, tabi'in, masuk pula imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Hanbali. Zaman salaful ummah 300 tahun. Panggil deh, kan kita panggil rahimahullah. Zaman kita pun rahimahullah. Setengah daripada kita dinisbahkan mereka itu radhiyallahu juga. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh tak? Ulama kata boleh. Cuma bila nak beza maka dibezakan. Kalau sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka semua itu diredai oleh Allah dengan orang panggil dengan confirm tu sahabat. Orang selepas tidak dengan confirm, jadi hak bergaluh maka diguna rahimahullah. Mudah-mudahan mereka itu dikasihani oleh Allah. Rahimahullah alaihim ajma'in. Nak guna radhiyallahu tak apa. Kerana ada di kalangan ulama terkemudian menggunakan radhiyallahu kepada ulama-ulama besar, terutamanya imam-imam di zaman salaf. Di lepas pada zaman salaf ada guna, biasanya ada guna radhiyallahu. Setengah tu menggunakan radhiyallahu untuk imam-imam besar ataupun tokoh-tokoh sufi besar. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ada gitu. Tapi kebanyakan kita rahimahullah. Ada perbahasan dia. Tidak sepakat penggunaan tu. Cuma hak kita rawang biasa kita pakai, senang lalu dah. Bila sahabat Nabi radhiyallahu anhu, lepas pada sahabat Nabi, siapa-siapa pun orang yang baik, orang ulama, orang soleh, diberi gelaran rahimahullah. Perkataan itu merupakan doa rahimahullah tu kepada mereka itu. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Minta rahmat Allah tu masuk diampun dosa lah. Radhiyallahu anhu tu jaminan daripada Nabi dah dengan dalil Quran dan hadis Nabi bahawa sahabat Nabi diampun dosa. Kita pun mengharapkan keampunan dosa daripada Allah. Jadi Nabi tak ada dosa dah. Jadi perkataan ini kena takwil lah hadis daripada Aisyah ni. Maka adakah telah dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau Muhammad akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Dulu akan datang, tak ada dosa bagi Nabi. Maka sabda Nabi SAW, jawab Nabi kepada Aisyah, maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak bersyukur? Matan dia, afala an akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Tu afala an akuna abdan syakura. Bila Sayyidatina Aisyah tanya gitu, pasal apa menangis dan tahajud. Yang tahajud tu satu hal dah kan, tapi nangis seolah-olah berdosa kan. Jadi Nabi jawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba bersyukur? Jadi hamba bersyukur sampai aku menangis ke diri. Ini martabat Nabi. Kita ni boleh semayang tu berasa syok sendiri dah, aku banyak ibadat. Takut jatuh wujud.
Kita syok sendiri, kita banyak ibadat, kita semayang berjemaah, orang lain tak semayang berjemaah. Kita pandang hina orang sedap mari semayang berjemaah. Kita mari semayang garik, dia pergi nega lagi. Orang duk kedai, duk order nasi, order air, masuk. Waktu kita menuju ke masjid, kita pun berasa kita ni baik. Takut lekat wujud dalam diri. Itu bahaya. Menceritakan dia oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Ini sahih Ibn Hibban rahimahullah. Dan ketahui olehmu, wajib tahu bahawasanya syukur itu berhimpun, ia syukur daripada 3 perkara. Pertama, ilmu. Kedua, kelakuan. Ketiga, pekerjaan. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tiada daya daripada yang lain daripadanya. Dan jika engkau melihat akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya hakikatnya. Tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Demikian engkau hadirkan di dalam hati engkau, pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Telah berfirman Allah Ta'ala, ambil titik situ kan. Habis nikmat tu, masuk ayat baru. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya, dan barang yang ada pada engkau, pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Baik. Katanya pengarang lagi, dan ketahui olehmu, wajib tahu juga bahawasanya syukur itu, bahawa sifat syukur itu berhimpun. Ia berhimpun sifat syukur daripada 3 perkara. Maksudnya nak kata ke syukur tu kena ada tiga perkara dalam syukur. Pertama, ilmu. Tidak dinamakan orang bersyukur kalau tak ada ilmu. Ilmu mana ilmu ni? Ilmu tentang sifat syukur, tasawuf ni. Kedua, kelakuan. Kedua, perbuatan itu sendiri, perbuatan syukur. Ya, ada perbuatan yang menunjukkan kita syukur. Nah, kelakuan tu rujuk kepada, lebih tepat, ia rujuk kepada tabiat kita, perangai kita. Ketiga, pekerjaan, amal. Pekerjaan tu amal. Kita sebut amal, kita jelira. Pekerjaan kita ingat ke kerja. Macam kerja cikgu, kerja ustaz, kerja tukang kayu, kerja engineer. Bukan sini pekerjaan tu maksud dia amal. Sini amal yang berkait khusus ni, murad sini kait amal kait dengan perbincangan syukur. Ada pun ilmu. Titik situ masuk ayat baru, ada pun ilmu. Pertama, bahagian pertama hak duduk elemen duduk dalam syukur tu, ada pun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Ada pun ilmu tu maksud mengetahui kan. Ada pun ilmu tentang syukur itu, pengetahuan tentang syukur itu. Guana kita tahu bahawa segala jenis nikmat daripada Tuhan, bukan daripada kita, bukan daripada orang lain. Hak Tuhan belaka. Bicara ni hakikat nikmat semua daripada Tuhan, bukan daripada makhluk. Tu hakikat. Tiada daya daripada yang lain daripada Allah. Tiada daya daripada yang lain daripadanya. Tiada daya daripada yang lain daripada Allah. Maksud bukan daripada makhluk. La haula. Tengok siapa martabat la haula wala quwata illa billah. Dia telah memahami hakikat kehidupan atas dunia ni. Hak Tuhan beri nikmat belaka. Nikmat tu hak Tuhan belaka. Tak ada daripada makhluk. Tak kira daripada mana, kerajaan, kawan, saing, mak ayah dan sebagainya. Hak Tuhan belaka. Sebab musabak saja tu.
Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka ia itu sebab jua. Mu tengok benda tu mari pada orang. Tak? Kalau orang minta sedekah, orang pun mari wis sedekah. Kita pun terima kasih. Mari daripada dia nikmat boleh pitih, boleh buat beli. Kalau orang minta sedekah, orang wi derma sejik surat, nak tambah bangunan dan sebagainya. Mari daripada orang. Semua tu sebab belaka. Lalu lagu mana kita nak pisah? Pisahlah hakikat, syariat, tarikat, makrifat memang ada dalam Islam. Ada orang kata ngaruk belaka aja orang ni. Dia duk tengok hak syariat saja. Islam itu lengkap, merangkumi kesemuanya. Kena cerak bila ngaji, kena cerak hak ni syariat, hak ni hakikat. Bila cakap pang zahir, itu rujuk hak zahir, tidak orang tidak terjejas hakikat bila kita tahu dah hakikat. Contohnya hakikat takdir. Kat takdir tu hang belaka buat. Syariat tak boleh nak kata ke Tuhan benda hak buruk. Hang hak buruk-buruk mana boleh sandar ke Tuhan? Walau hakikat Tuhan buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah ciptamu, dan Allah cipta juga benda hak mu buat. Hakikat tu, hakikat takdir baik dan buruk datang daripada Allah, masuk datang daripada Allah. Allah buat belaka. Bukan Allah tahu saja dah. Waktu suruh ngaji-ngaji faham molek sifat Allah SWT. Orang panggil sifat 20, sifat 13. Di sisi Asy'ariyah sifat 13. Sifat maknawiyah ada 7 lagi tu di sisi Maturidiyah. Semua itu membincangkan sifat Allah, nak suruh faham lah. Maka tak timbullah kita sandar ke diri kita secara hakikat. Hakikat tu barang i'tikad. Sebab musabab hak zahir. Bila cakap zahir dah, tak ada masalah. Dia dah menjejaskan apa i'tikad yang telah kita pegang kejap. Tu pegangan kita. Ilmu pegangan, ilmu tauhid, ilmu i'tikad. Jadi sini bila kita sebut sebab, sebab dah apalah. Hak ni daripada bahku WBT 50 riyal. Contoh. Mak WBT 100 riyal awak belanja, pergi belajar. Duduk universiti. Jadi hak tu sebab belaka. Ada BT tak boleh nak beli makanan. Orang erik motor tak ada minyak. Lepas tu orang tengok berhenti siang ke orang erik motor buat apa? Minyak habis. Minyak habis. Orang depan tu ada dah stesen minyak. Kita pun ulur 10 riyal. Kita tengah ada BT contoh. Orang tak ada BT. Jadi terima kasih banyak. Jadi boleh ke gohir balik tu isi minyak kerana ada orang tu mari bui BT. Kalau tidak tak boleh. Maka kita kata gitu loh. Kalau dia tak mari tu tak tahulah aku lagu mana. Jadi syirik ke tak? Tak ada timbul syirik Pasal sebab zahir kan. Syirik ni bila dalam hati tu i'tikad tu dah betul. Cakapan sebab tu cakapan zahir, tak ada masalah. Nilai-nilai ni jadi punah orang ni pasal ustaz hak dak ngaji fardu ain habis bukan ustaz sebenarnya. Biasanya selebriti. Selebriti dia ada suara, dia ada intonasi, dia boleh cakap sedap. Lepas tu fardu ain tak lesat, cakapan menyebabkan orang salah faham dari sudut ilmu. Contohnya sebo. Siapa-siapa cakap apa ni, kalau kata tak boleh kata ini menjami masa depan. Contoh, hijau ni jami masa depan, hijau ni jami masa depan. Kita kata syirik. Orang kata syirik itu dah betul. Kalau kata kita hijau cikgu jami masa depan, jadi anak kita ni kita alu anak kita belajar ni lepas habis SPM masuk IPG jadi cikgu contoh. Jami masa depan. Kalau kita cakap itu syirik tau. Ada orang kata syirik. Syirik ke mana? Dia kata syirik, dah kata hijau tu jami masa depan. Tuhan jangan jami masa depan kan. Ni dah mengaji tauhid, i'tikad, kena pegangan betul. Ia jadi
Syirik tu bila dalam hati kita tu i'tikad. Kita tu i'tikad bahawa hak tukang jamin masa depan ialah makhluk. I'tikad. Cakap pang atas zahir tak ada masalah. Makan penado, alhamdulillah, telang penado baik dah. Tu dak syirik mu tu, bukan penado buat baik mu Tuhan buat baik. Cakapan zahir. I'tikad orang belajar kita. Kainat tidak memberi bekas. Kainat tu makhluk ah. Obat penado tu makhluk, doktor tu makhluk. Kainat tidak memberi bekas dalam bab manfaat, dalam bab mudarat. Kan nama Tuhan, kan sifat Tuhan ada dua. Bab tu nafi', darun. Nafi'un memberi manfaat, darun memberi mudarat. Pada tu pisah kalau toreh darah. Kita kira mana? Jangan mai pisah kat kita darah. Dia kata musyrik mu. Bukan pisah awak. Jadi Tuhan belakang boleh cakap itu. Wi kan nak mai pisah. Tu sebab musabat jalan zahir tu syariat. Dia hakikat i'tikad kita pegang dah. Bila kita ngaji akidah, selesai dah, i'tikad ada dalam hati, hak cakap luar tu mengelakkan daripada hak perkara-perkara yang merosakkan Islam yang panggil, daripada perkataan dengan perbuatan. Hak dalam hati sekira, dalam hati perkara yang merosakkan iman. Biasa dalam kitab perkara-perkara yang menggugurkan Islam senaga. Lepas tu perkara-perkara yang merosakkan iman. Dua. Senaga banyak sekian. Dia hak dalam hati i'tikad boleh menggugurkan, boleh merosakkan iman, antaranya beriktikad bisa melukakan. Tak boleh. Yang melukakan sebenarnya hakikat Tuhan. Tapi kalau cakap sebab musabak, tak ada masalah. Jangan main pisah kayak gidah kau. Kita pesan ke anak-anak. Tu syariat tu. Tu zahir. Jadi sebab musabak tak ada masalah. Hakikat kita kemah dah. Istus ni kita sebut ni kait dengan i'tikad juga. Ni pasal istus sini ni bab datang daripada makhluk, maka iaitu sebab juga. I'tikad dah tu semua nikmat Tuhan wi belaka. Bukan daripada manusia. Tu sebab je. Kena molek sebab tu sebab yang haram, ada sebab yang halal. Rezeki tu ada rezeki belaka, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Atas kita pula, kalau kita tak ambil dosa, jangan ambil rezeki yang haram. Demikianlah menzahirkan oleh Allah, sambung situ tadi, menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia, akan nikmat daripadanya. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Titik daripadanya itu habis itu. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala juga. Semua nikmat daripada Allah belaka hakikat. Tu hakikat masuk hak i'tikad tu lah. Wajib kita i'tikad bahawa semua nikmat daripada Allah Ta'ala. Wajib kita i'tikad semua manfaat daripada Allah Ta'ala. Wajib kita i'tikad semua yang mudarat itu daripada Allah Ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau, pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Ni nak supaya kita rasa dengan ilmu ni hak dia sebut ni, supaya kita rasa bersyukur kepada Allah. Jadi mari nikmat apa sekalipun, sebesar-besar, sekecil-kecil semua perkara, maka kita kena ingat mari pada Tuhan. Nak kira lagu mana banyak dah lalu, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mu kira nikmat Tuhan, mu tak boleh kira. Tuhan kata mu tak boleh kira. Apa haram kira? Bukan haram kira, la tuhsuha, kamu tidak mampu untuk mengira banyak mana nikmat Tuhan. Setiap detik adalah nikmat Tuhan. Kira udara, napas saja, napas kita. Seduh, embuh. Seduh, embuh. Berapa kali sehari? Berapa ribu kali sehari? Seduh, embuh, seduh, embuh. Acu terkata hang. Tak napas. Tekuk hidung,
Jangan apa lebih kurang 10 minit. Pesang kita. Lama mana kebiasaan manusia boleh tahan? 3 minit je. Kita boleh tahan dalam 3 minit je. Kita tengah tahan waktu berasa lain dah patah kepala. Tapi ada orang yang memang terbiasa, terutamanya orang biasa duduk tepi laut, kerja dia berenang, cari rezeki dalam air, dalam laut. Orang hak di Sabah duduk rumah-rumah atas air. Tak. Dia boleh dia jadi paru-paru dia beza dengan orang biasa. Dan dia boleh lama, ada rekod sampai setengah jam. Jadi setengah jam ni sangat lama sebenarnya untuk orang tahan nafas. Sebenarnya kita ni nak pergi ke 3 minit pun orang biasa lah. 3 minit pun lelah. Itu lah mandi kolam tahan dalam air. Lama tu je. Jadi hak kita ni nafas beribu kali keluar masuk ni. Nikmat Tuhan. Kalau nak kira, sebab tu Tuhan kata tak boleh kira. Seduk keluar seduk keluar tak tahu banyak mana. Menunjukkan banyaknya nikmat Tuhan. Semua daripada Tuhan belaka. Bukan daripada kawan-kawan, bukan daripada mak ayah kita, bukan daripada bos kita. Daripada Tuhan belaka. Tapi jangan kerana sebab itu kita jadi tidak berterima kasih kepada sesama makhluk. Sebab ada syariat. Kita kata itu perbincangan dari sudut hakikatnya. Semua daripada Tuhan. Syariatnya mengajar kita supaya berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa tak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak mensyukuri nikmat Allah, tak terima kasih kepada manusia. Riwayat rawahu Abu Dawud. Tak apalah, riwayat ini setengah kata hasan, setengah kata dhaif. Boleh pakai untuk kita orang panggil targhib dan tarhib sekali ya, menggemorkan dan menjauhkan kita, menggemorkan kita kepada menjadi orang yang bersyukur supaya kita amal sifat syukur, dan juga menjauhkan kita jadi orang yang kufur. Jadi kita kena berterima kasih, terima kasih kepada Tuhan dengan taat. Cara mana tunjuk kita syukur kepada Allah, dia akan sebutkan nanti. Secara ringkasnya, tanda kita menunjukkan syukur kepada Allah ialah dengan taat. Buat segala yang wajib, menjauhi segala yang dilarang. Lawan dia orang kufur. Kufur ialah meninggalkan ketaatan kepada Allah, tak semayang, tak syukur tu. Orang yang kufur, orang tidak melaksanakan kewajipan kepada Allah, melaksanakan larangan. Tu orang kufur. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl, An-Nahli ayat 53. Dan barang siapa ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Wa ma bikum, wa ma dan ma apa-apa. Ma sini maksud dia apa-apa, bukan ma tidak. Ada ayat bahasa Arab ni ma tidak, ada ma maksud dia apa. Di sini wa ma bikum, dan apa-apa bikum hak dengan kamu, hak ada dengan kita dengan kita tu apa tu? Min ni'matin, daripada nikmat-nikmat hak Tuhawi. Faminallah tu, maka ia daripada Allah belaka. Maknanya nikmat ni hak Tuhan belaka. Ia penegasan situnya dengan dalil Quran ini bahawa semua apa yang ada pada kita itu berupa nikmat-nikmat tu hak Tuhan belaka. Nikmat besar kecil ada belaka. Nikmat pada manusia, apa hak paling nikmat sekali? Nikmat paling besar pada manusia. Cuba badan manusia nikmat paling besar kali. Ni sebuah atas diri kita. Kenapa? Akal. Jangan sebut otak. Akal. Otak boleh nampak tangible. Akal.
Akal adalah nikmat paling besar pada tubuh badan manusia. Dan dia merupakan nisbah atas tubuh badan manusia, ciptaan paling mulia pada tubuh badan manusia. Kerana dengan akal itu kita membuat satu keputusan. Betul salah. Orang kata hati dengan akal itu berkait. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang kafir, bagi mereka itu ada hati, tidak la yafqahuna biha, itu maksud la ya'qiluna biha. Mereka tidak berakal, tidak memahami, tidak berakal. Berakal tu ia kait dengan hati, saling berhubung. Walaupun ulama ada khilaf lah. Kalau kata Imam Abu Hanifah kata akal ni duduk di otak, di kepala. Imam Syafi'i kata akal ni duduk di hati, dengan dalil Quran dan hadis Nabi. Semuanya pakai dalil belaka tu. Tapi kita mazhab Syafi'i kita cenderung ke bawah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata akal ni duduk di hati. Hati adalah raja. Akal memikirkan, memutuskan baik ke buruk. Lepas tu buat putusan. Lepas tu hati itu raja. Tak? Jadi memanglah kalau orang kaji ada kait. Jadi akal itu merupakan ciptaan yang besar dalam tubuh badan manusia, kerana dia membuat keputusan sesuatu untuk diri kita, sehingga kan jawarih kita bekerja buat itu dan buat ini, mendapat pahala ataupun dosa. Semua itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun 8.14 dah. Awal dah ni. Tak apa, surah ni start lumayan lewat. Dia start kuliah pun lewat. Masa dia tu kita pun gaduh juga hari ni, hari kerja kan. Garis awal 6.50, masuk garis 6.51. Gaduh itu. Ambil anak sampai rumah tu 6.32. Dah andi lah, sahut jubah pun. Dan ada pun kelakuan. Tadi ni ilmu, dia sebut dah 3 tadi. Pertama ilmu, yang kedua kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Pekerjaan tu amal. Dan ada pun kelakuan, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesar akan Dia. Maksud serta membesar akan Dia, akan Tuhan, dan menghinakan diri engkau. Dan ada pun pekerjaan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat, dan jangan engkau pakai akan dia, mata itulah, pada melihat yang haram. Seperti perempuan ajnabiyah, ya, artinya perempuan yang bukan mahram atau yang bukan isteri engkau dan bukan sahaya engkau, dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau, dan pada menuntut ilmu, dan pada menunaikan haji, tiada pada maksiat, seperti judi dan loteri dan ekornya, dan meminum arak. Loteri dan ekornya, adanya belakang. Yang loteri tu dia ada ekor. Okey, dah boleh ni panjang dah ni. Kena cerita semula ni. Jadi contoh lalu dah ni, masalah hak kelakuan ni. Lepas tu kediang tu cerita amal. Jadi kelakuan sikit je. Amal tu panjang lebar, insya-Allah kita sambung balik bahagian tu. Baca mula insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.